sehingga seseorang menjadi bahan serangan pihak-pihak musuh. Bahkan ini berlaku sehingga kita menyaksikan bagaimana kuatnya gelombang tersebut dalam pilihan raya ke-14. Pas menghadapi cabaran besar di waktu kita menghadapi pilihan raya umum yang ke-14. Bagaimana fitnah 90 juta melanda parti dan bagaimana fitnah-fitnah tersebar secara meluas. Dan dalam waktu yang singkat kita perlu menjawab situasi ini. Maka kerana itu satu badan akan ditubuhkan oleh parti secara khusus bagi menangani cabaran media baru, bagaimana kita mengenalkan fakta-fakta yang jelas dalam Al-Quran sebagai bukti, sebagai hujah, sebagaimana seringkali disebut oleh pimpinan kita terdahulu, almarhum Ustaz Fadil, almarhum Tuan Guru Aziz, almarhum Ustaz Dr. Harundin dan tokoh-tokoh yang lain dalam kepimpinan kita, bahawa PAS apa agenda sekalipun, fakta kita mesti bertolak kepada sumber wahyu Quran dan sumber hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun isu, dia akan naik dan turun, dia akan hadir dan hilang, dia akan bertukar silih berganti. Namun dasar kita, asas perjuangan parti mesti tak boleh elak daripada sumber, rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah wa ila Rasul. Maka kan itulah dasar kita mesti jelas bahawa apa fakta yang ada pada kita, penyelesaiannya ialah melalui cara Islam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh kerana jalan yang menyebabkan, yang menjadi panduan bagi kita dalam mengurus apa saja, termasuk urusan politik atau urusan kemasyarakatan, urusan negara, kita adalah umat yang ada panduan. Bukan umat yang menjadikan akal semata-mata sebagai panduan dalam mengurus negara. Tapi kita ada sumber rujukan. Kita ada Quran, kita ada hadis, kita ada pandangan ulama yang muktabar. Kita bukan umat yang awal. Kita umat yang mengikuti apa yang telah dibina sebelum kita. Oleh kerana itu, PAS sebagai sebuah parti yang berteraskan dasar yang bersifat universal. Agenda PAS bukan agenda perkauman. Agenda PAS bukan agenda keagamaan yang hanya tertutup di kalangan kita. Tapi sifat universal Islam itu sendiri yang dipaksi pada gerakan PAS yang sepatutnya diterima baik oleh seluruh masyarakat. Namun, agenda musuh menjadikan Islam fobia supaya Islam tidak ke depan. Walaupun mereka tiada hujah untuk menolak bagaimana kejayaan pembentukan masyarakat yang dibina oleh parti PAS. Pencapaian kita di Kelantan sebagai contoh, dan toleransi kita dalam hak beragama yang bukan dijamin dalam perlembagaan persekutuan, dijamin oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga keadilan bukan dijamin dalam perlembagaan sahaja, dijamin oleh Allah dalam Quran, di mana kita dituntut untuk berlaku adil. Ayat-ayat dibaca oleh pimpinan kita sebelum ini memperlihatkan bagaimana kita nak menterjemahkan keadilan ini, kesaksamaan ini kepada umat dan kepada masyarakat. Lantaran itu, kita penuh yakin dan percaya ketakutan kepada jenama dapat kita urus bila mana kita berjaya membuktikan kejayaan kita dalam menterjemahkan agenda dalam apa yang kita sebut selama ini dalam tindakan politik kerajaan yang kita telah kuasai. Menterjemahkan agenda perjuangan. PAS, kita memerintah 30 tahun di Kelantan. Kita mengambil alih kerajaan di Terengganu. Alhamdulillah, terkini kita ambil alih kerajaan bersama dengan rakan-rakan di Kedah. Kita menyertai kerajaan pusat dalam keadaan yang tidak begitu kukuh. Oleh kerana itu, kita perlu mempersiapkan jentera parti dengan serta-merta bagi menghadapi pilihan raya umum yang tidak berapa lama lagi.
PAS bersama dengan rakan Gagasan Sejahtera dalam muafakat nasional bersama memayung Perikatan Nasional di peringkat persekutuan. Ada orang tak faham mana satu, muafakat nasional ke Perikatan Nasional ke Barisan Nasional. Tuan-tuan sekalian, kita membentuk muafakat nasional dalam konteks membina kekuatan di Semenanjung melalui kepengukuhan PAS bersama Gagasan Sejahtera, UMNO bersama dengan Barisan Nasional dan Parti Bersatu dalam komponen-komponen Parti Bersatu. Ini dibentuk muafakat politik dalam konteks Semenanjung Malaysia. Di Sabah ada muafakat di peringkat negeri Sabah. Di Sarawak ada muafakat dalam konteks negeri Sarawak. Gabungan tiga-tiga muafakat inilah membentuk Perikatan Nasional di peringkat pusat. Supaya kita memahami di mana kedudukan kita. Oleh kerana itu, kita menyedari bahawa kedudukan parlimen yang tidak kukuh, yang tidak stabil, menyebabkan tidak banyak perkara perubahan yang kita boleh lakukan. Oleh kerana itu, kita mesti gerakkan seluruh kekuatan bagi mencapai 2/3 majoriti parlimen dalam pilihan akan datang. Keterampilan PAS, kedudukan dalam konteks kerajaan. Kita ada 3 menteri dan 5 timbalan menteri. Di samping beberapa pos-pos yang lain. Saya ada sedikit diberi peluang, diberi amanah memikul tanggungjawab yang berat ini bersama dengan rakan-rakan kita. Bagaimana untuk menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, mana-mana perintah Allah yang tak boleh laksana kerana tidak ada kuasa politik, aku akan gunakan kuasa politik yang aku ada demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kuasa politik menyempurnakan perintah Allah. Perintah Allah ialah perintah kemakmuran dunia, keadilan sejagat, keharmonian semua bangsa. Kita berdepan dengan berbagai masalah dalam tempoh kita merdeka. Kita masih belum selesai yang perlu diurus. Isu perpaduan nasional, isu perbandingan perbezaan di antara agama-agama yang sering kali dimainkan, isu pembangunan di luar bandar yang masih lagi belum mencapai tahap sepenuhnya. Bahkan kita berdepan dengan ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi yang berlanjutan. Semua ini memerlukan suatu penelitian kepada agenda-agenda besar yang perlu kita hadapi. Sehubungan dengan itu, maka kita telah pun berusaha pengalaman yang ada di Kelantan selama 30 tahun. Pengalaman negeri Terengganu dan pengalaman negeri lain yang dapat kita adaptasikan bersama rakan-rakan kita dalam kerajaan yang ada pada hari ini. Perwakilan, pemerhati, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Dalam menghadapi cabaran ini, maka kita perlu melihat kepada big picture, gambaran besar. Jangan hanya melihat dalam konteks yang kecil. Terkadang ada orang bangga dengan menangnya cawangan dia, walaupun Don tak pernah menang. Ada orang rasa hebat, cawangan saya tak pernah kalah, walaupun dia tak pernah menang di peringkat Don dan peringkat parlimen. Dan kerana itu, dalam konteks ini, terkadang kita harus melihat kepada jangka panjang dalam buat keputusan. Ada polisi yang dipegang oleh Majlis Syura Ulama. Kita dalam parti, kita tidak bimbang kerana parti dipandu oleh Majlis Syura Ulama dalam buat apa-apa keputusan selagi tidak bercanggah dengan syarak. Namun, di sana ada perkara strategi yang perlu kita memahami kaedahnya. Dalam perkara strategi inilah yang perlu kita patuh kepada keputusan pimpinan parti. Ada perkara yang kita tak nampak, yang pimpinan kita nampak. Ada perkara yang parti buat keputusan yang sangat pelik, yang gagal difahami oleh ahli-ahli di bawah. Dan tidak semua kita boleh berkongsi dengan ahli kita di bawah dalam membuat suatu keputusan strategi. Ada wartawan mari tanya saya, apa rahsia PAS mencapai kemenangan? Saya kata kalau bahagian rahsia memang tak boleh beritahu.
Ya. Mereka mari tanya rahsia kita, mana boleh beritahu. Demikian juga strategi. Ada strategi Nabi saja tahu, sahabat pun tak tahu, Sayyidina Abu Bakar pun tak tahu. Saya timbalan presiden. Dalam mengurus parti, bila pimpinan buat keputusan, presiden buat keputusan, ada perkara yang saya jumpa dia tanya saya personal. Ada perkara yang saya sami'na wa ata'na. Kerana dia mungkin nampak, mungkin saya tak nampak. Waktu berlakunya perang Khaybar, tiba-tiba Nabi minta sahabat bersiap. Bersiap satu pasukan perang. Masing-masing bertanya perang di mana. Tak ada siapa yang tahu. Oleh kerana Nabi arahkan bersiap, masing-masing buat persiapan. Dan Nabi SAW menggerakkan tentera ke selatan Madinah. Lalu sahabat tentera berfikir, nak ke mana pergi ni? Bertolak ke selatan Madinah. Tak lama berjalan, tiba-tiba dia kata berhenti. Kita berkemah di sini. Lagi sahabat pening. Baru saja beberapa jam berjalan, tiba-tiba berhenti. Lalu turun masing-masing pasang kemah. Dalam keadaan masing-masing tak tahu. Tanya sahabat-sahabat utama, tak tahu. Tengah malam, tiba-tiba dia kata bersiap. Kita bertolak sekarang. Tengah malam. Lalu sahabat bangun bersiap, patah balik bergerak ke utara Madinah. Khaybar di utara Madinah, bukan di selatan Madinah. Habis kenapa Nabi perlu pergi ke selatan dulu? Kerana strategi. Kenapa PAS tidak bertanding di Sabah? Ahli kita, saya turun ke Sabah semalam. Bertemu dengan pimpinan, memahami kekecewaan, kesedihan. Tetapi kita melihat kepada agenda yang besar. Presiden mengeluarkan satu kenyataan. Alhamdulillah, seluruh jentera parti akur, termasuk seluruh pimpinan petugas di Sabah, akur pada keputusan parti kerana melihat kepada agenda besar. Jangan kita terperangkap dengan agenda musuh supaya kita bertanding, akhirnya pecah dan mereka akan mencapai kemenangan. Kita berjaya mengelak perangkap yang dipasang oleh musuh. Presiden menyatakan bahawa kita buat keputusan demi mengelak perpecahan yang menyebabkan kita akan hilang peluang bagi mencapai kemenangan. Terkadang kita terpaksa tunduk kepada suatu keputusan besar. Sedikit pengalaman saya nak berkongsi. Tidak banyak tempat saya berkongsi cerita ini. Menghadapi pilihan ke-12. Pada waktu itu, PAS kita berada dalam perikatan, dalam barisan alternatif. Dalam Pakatan Rakyat. Kita mengagih jumlah kursi berdasarkan parti-parti yang ada. Bilangan kursi. Bukan di mana kursi itu. PAS dapat berapa, PKR berapa, DAP berapa. Salah satu kursi itu, kursi yang dituntut oleh PKR, pada asasnya, kursi itu berada di Kelantan. Parti buat keputusan, kita tak boleh serah kursi di Kelantan kerana kursi ini kursi yang kita pasti menang. Data yang kita ada. Rakan kita PKR pada waktu itu, dia kata tak kisah asal jumlah, kami nak jumlah yang cukup. Akhir kita swap, kita tukar. Kelantan tukar dengan Pahang. Kelantan tukar dengan Pahang. Don kita di Kelantan kekal pada PAS, don PAS di Pahang tukar kepada PKR. Tentulah pimpinan di peringkat kawasan tak boleh tengok, tak nampak. Pimpinan negeri pun tak nampak. Pimpinan pusat saja tahu. Maka kerana itu kita tukar. Ya. Akibatnya, tentulah rakan kita di Pahang tak puas hati. Kenapa kami diberi? Kita kata, daripada kita beri kursi yang kita menang, maka kita kena pertahankan kursi yang kita yakin menang. Tetapi, apa yang berlaku? Berlaku tak puas hati, keluar parti, hantar jadi calon bebas. Bertanding di calon bebas, hilang deposit. Itu tak apalah. Parti, kawasan sebut pecah.
Sebab yang keluar ialah pimpinan tertinggi kawasan. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat semua, akhir jadi DAP semua sekarang. Yang keluar tu DAP sekarang. Sebab itu kadang-kadang keputusan penting besar begini, kita dengar dan kita patuh. Keputusan strategi yang tak semua kita boleh maklum kepada ahli-ahli kita. Dalam peristiwa peperangan Zatus Salasin, sahabat tak puas hati bila Nabi melatih Amr bin As jadi panglima tentera. Kan dia baru masuk Islam dalam 6 bulan baru. Sedangkan